Ya, perkara yang menjadi keutamaan kita gambarkan dalam Grandstand Selamat Pagi Malaysia, di samping kesihatan fizikal, isu kesihatan mental juga turut diberikan perhatian oleh pihak kerajaan malah pihak komuniti masyarakat untuk kita membantu mereka yang terjejas disebabkan pandemik ini. Jadi bagaimana sebenarnya untuk mereka yang punya masalah mental ini, anda boleh turut sama membantu. Kami hubungi menerusi panggilan Skype iaitu Puan Anita Abu Bakar selaku pengasas dan Presiden Mental Illness and Awareness Support Association MIASA. Khabar Puan Anita, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan bersama dengan kami untuk kita bercerita isu kesihatan mental, bagaimana boleh dibantu. Ya, semalam saja kita menyaksikan kes catatan hariannya adalah 11,000 lebih kes yang dicatatkan di peringkat nasional. Jadi ya, mungkin ini menimbulkan kebimbangan kepada sebahagian masyarakat yang sedang berada di rumah tentang apakah yang perlu dilakukan, bagaimanakah yang perlu dilaksanakan untuk menepani pandemik ini, sehingga ada setengahnya yang mengalami panic disorder ataupun anxiety attack yang telah pun menyebabkan kesan kepada tubuh badan seseorang individu tersebut. Jadi bagaimana perkara-perkara ini boleh diperjelaskan kepada menerima berita-berita seperti ini dan kesannya kepada terhadap setiap individu, Puan? Boleh. Terima kasih Ismail. Ismail, seperti yang disebutkan tadi ya, pandemik COVID-19 ini termasuklah perintah kawalan pergerakan. Kita sudah pun berada dalam pandemik ini dah setahun lebih sebenarnya. PKP pun kita dah melalui beberapa fasa. Jadi sudah tentu ia memberikan tekanan dan impak ya kepada kesihatan mental ramai individu sebenarnya ke tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi faktor-faktor risiko ni sendiri ya Ismail sudah pun meningkat. Jadi apa yang paling penting sekarang ni, kita semua perlu tentang kesihatan mental. Kita perlu fahami apa sebenarnya tanda-tanda awal ataupun simptom-simptom awal supaya langkah-langkah pencegahan dan juga intervensi awal dapat diberikan Ismail ya, kepada mereka yang melalui ini. Dan sudah tentu disebabkan oleh sudah lama dalam pandemik ini kita berada di dalam keadaan bimbang, gusar, resah, gelisah, seperti sudah macam tak ada kesudahannya sebenarnya Ismail dan juga Syuhaida ya. Jadi pengasingan sosial itu sendiri terputus daripada dunia luar, daripada sistem sokongan, termasuklah mungkin keluarga, rakan-rakan, effective coping mechanisms itu sendiri yang mungkin beriadah ataupun keluar bersama rakan-rakan untuk minum, pergi berjalan-jalan, travelling dan sebagainya. Jadi ini semua memberikan impak dan juga sudah tentu impak kepada ekonomi ya. Kita sudah pun melihat sebanyak 600,000 daripada golongan M40 sudah pun jatuh kepada golongan B40. Jadi kehilangan punca pendapatan, kehilangan sumber pendapatan pekerjaan dan sebagainya sudah tentu memberikan tekanan yang sangat besar kepada masyarakat secara keseluruhan ya sebenarnya. Jadi ini apa yang kita lihat, dan bukan itu sahaja, kita jangan lupa kepada pejuang barisan hadapannya dalam keadaan yang sangat tertekan apabila Ismail mengatakan tadi semalam kita lihat melepasi angka 11,000, angka yang sangat besar. Sudah tentu tekanan yang sangat besar kepada pejuang barisan hadapan. Mereka sangat tertekan, sistem kesihatan kita juga sangat terbeban, tetapi sistem kesihatan mental juga terbeban sekarang ini. Kami di komuniti ya, NGO-NGO, rakan-rakan saya semuanya merasakan bebanan ini kerana ramai sudah pun mencari bantuan, menelefon kami ataupun reach out melalui WhatsApp, email, social media dan sebagainya. MIASA sendiri saja ya Ismail dan Syuhaida 43,000 daripada Ogos tahun lepas sehingga Julai, 2 hari bulan Julai sebenarnya. Jadi angka yang sangat besar, hampir 2 kali lipat ganda kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya buat kami di MIASA sahaja. Puan, topik kita ini bagaimana kita boleh membantu mereka. Ya, sekarang ni kita sering kali uar-uarkan apabila ada topik berkenaan dengan kesihatan mental. Kita ada talian kasih daripada Kementerian Pembangunan Wanita kepada masyarakat. Di bawah JAKIM juga ada talian yang disediakan, talian psikososial. Di bawah KKM juga ada talian psikososial yang anda semua boleh hubungi untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Tapi sejauh mana keberkesanan talian ini dapat membantu untuk menyelesaikan tekanan ataupun kesihatan mental mereka? Sebab kita tahu untuk setiap masalah yang dihadapi oleh setiap individu ini kompleks. Untuk mencari solusi kepada masalah mereka itu memerlukan satu
masa yang sangat lama. Jadi bagaimana untuk kita memberikan galakan kepada mereka untuk mengambil langkah pertama untuk memulakan konsultasi bersama dengan psikologis ataupun psikoterapis untuk kita sama-sama membantu mereka menyelesaikan masalah kesihatan mental ini. Tapi Puan Aita, sebenarnya kita ingin war-warkan kepada penonton yang sedang menyaksikan kami ini. Kami ada buka talian untuk anda semua. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun sebarang permasalahan yang ingin dikongsi bersama dengan Puan Aita, juga boleh hubungi kami. Sementara itu mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana untuk kita bantu mereka untuk melakukan intervensi awal. Betul. Syahida dan Ismail, bukan semua individu yang melalui isu kesihatan mental memerlukan clinical intervention yang intensif. Dengan hanya meluahkan kepada rakan ataupun orang tersayang sudah tentu sangat membantu kerana kita dapat meluahkan apa yang kita rasakan. Maknanya kita berkongsi. Jadi sudah tentu sokongan ini sangat penting. Jadi melalui talian-talian helpline yang banyak sekarang ini, alhamdulillah, sebenarnya sangat membantu seseorang untuk membantu tekanan yang mereka lalui. Mereka ada tempat untuk meluahkan, ada pihak-pihak yang neutral yang dapat memberikan bantuan ataupun quick tips dan quick wins juga. Mungkin deep breathing exercise juga membantu, relaxation techniques juga sangat membantu sebenarnya. Jadi kita harus fahami ada spektrum jadi bukannya mereka semua individu yang melalui isu kesihatan mental ini ada penyakit mental, contohnya kebimbangan yang melampau ataupun kemurungan, bipolar, skizofrenia disorder dan sebagainya. Mereka mungkin disebabkan oleh faktor-faktor persekitaran, mungkin disebabkan oleh kehilangan orang tersayang, kehilangan pekerjaan yang menyebabkan tekanan itu berlaku. Tetapi kalau intervensi awal diberikan, mereka insya-Allah tidak akan jatuh kepada penyakit mental itu sendiri. Jadi sudah tentu talian bantuan sangat membantu, dan daripada talian bantuan juga Syuhaida dan Ismail, kita akan mendapat data, dan data ini sangat penting supaya kita dapat fahami apa yang perlu diprioritaskan dan apa isu-isu yang menimpa masyarakat Malaysia sekarang ini, supaya kita dapat menyediakan perkhidmatan dan solusi kepada permasalahan ini. Jadi ini kepentingan talian-talian bantuan ini sebenarnya. Okey, inilah satu tugas kita untuk membawa advokasi ataupun pendidikan kepada masyarakat. Betul. Tadi Puan ada katakan tentang tidak semua memerlukan perlibatan klinikal, tetapi cukup mungkin Betul. dengan pengumuman dan juga perkongsian di media-media sosial dan juga di media konvensional boleh juga turut melegakan masalah yang dihadapi. Mungkin buat ketika Betul. ini, apakah antara perkara-perkara mild ataupun perkara-perkara asas yang sedang dihadapi oleh rakyat Malaysia, bukan saja isu stres, kerisauan, kemurungan, tetapi juga isu-isu tentang bagaimana perkara-perkara berkaitan tentang kerisauan, masalah ekonomi, masalah pendapatan juga turut diberikan perhatian juga, Puan. Betul. Sebab Ismail, apabila kita berada di dalam pandemik dan juga PKP ini sudah tentu adalah faktor-faktor penyumbang yang sangat besar, dan bukan sahaja di Malaysia, di serata dunia kita sudah melihat apabila peningkatan kes COVID, peningkatan kematian yang tinggi dan juga segala yang berlaku menambahkan kerisauan, menambahkan tekanan, seperti yang saya katakan tadi, sudah tidak melihat seperti tidak ada penghujungnya sebenarnya. Untuk seseorang individu yang mempunyai penyakit mental, apatah lagi sudah tentu lebih tertekan kerana kita sudah tidak lagi bebas untuk membuat perkara-perkara yang boleh dilakukan sebelumnya. Jadi kalau kita boleh keluar pun kita merasa takut, merasa tidak selamat. Proses vaksinasi juga walaupun sudah dilakukan secara besar-besaran, masih lagi ramai belum lagi mendapat even the first dose. Jadi sudah tentu ini semua memberikan tekanan, memberikan kesan kepada kesihatan mental ramai individu. Cuma hikmahnya sekarang ini adalah perbincangan tentang kesihatan mental ini sudah dapat diperluaskan. Jadi masyarakat secara umum sekarang ini lebih cakna tentang kesihatan mental dan juga tanda-tanda awal. Jadi ini apa yang kita lihat. Jadi kepada mereka yang melalui fasa bimbang ataupun risau, saya nak memberikan harapan di sini bahawa kita semua adalah resilient. Jadi kalau kita mempunyai ilmu, kita faham tentang kesihatan mental dan juga tanda-tanda awal ini, sudah tentu kita dapat menangani dan mengatasinya dengan baik, tetapi perlu pendekatan yang holistik. Bermaksud jagalah kesihatan fizikal, tidur yang cukup, rehat yang cukup, membuat bersenam, menjaga pemakanan, menjaga diri, membuat perkara-perkara yang kita suka. Jadi self-care ini sangat penting, dan terakhir sekali adalah social connectedness. Jadi walaupun kita berada di dalam lockdown sekarang ini, kita tidak dapat mungkin berinteraksi
berinteraksi secara fizikal, tetapi kita boleh, teknologi sudah ada, jadi ini kelebihan teknologi menelefon ahli keluarga, rakan-rakan dan sebagainya supaya kita terus kekal berhubung, dan ini sebenarnya dapat mengurangkan stres dan mengurangkan beban emosi dan juga psychological struggles yang kita hadapi buat masa ni. Okay. Mungkin Puan Anita boleh kongsikan, yalah, bila kita cakap berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini memang penyumbang kepada masalah kesihatan mental, bukan di Malaysia, malah di seluruh negara, di seluruh dunia. Tapi bagaimana, bayangkan kalau dalam 10 orang ataupun 10 individu dalam satu kawasan semua mempunyai masalah anxiety, semua mempunyai masalah kesihatan mental, siapa yang akan membantu mereka ini? Apakah solusi yang terbaik? Jadi bayangkan kalau Malaysia, kita ada berjuta-juta rakyat Malaysia dan semua mempunyai tekanan mental. Mereka yang berada di rumah mempunyai tekanan mental, mereka yang bekerja juga mempunyai tekanan mental kerana risau dan juga khawatir dengan kadar kebolehjangkitan yang sangat tinggi sekarang ini. Siapa yang akan menenangkan kita, Puan? Apakah solusi yang terbaik untuk kita semua pada saat ini? Betul. Jadi salah satu perkara Syahida, yang saya selalu katakan di dalam program-program ataupun talks yang saya lakukan adalah kita perlu memperkasakan community. Jadi kita ada 32 juta rakyat Malaysia sebenarnya. We have to empower the community. Jadi apa yang perlu berlaku adalah task shifting. Memberikan latihan yang sedikit kepada rakyat secara umum. Jadi mereka semua cakna tentang kesihatan mental. Jadi setiap individu menjadi resource. Jadi ini yang penting. Jadi kita sebagai rakyat dapat membantu satu sama lain. Jadi ini yang perlu berlaku. Jadi kalau Syuhada dan Ismail cuba bayangkan kalau semua rakyat 32 juta rakyat Malaysia mempunyai ilmu tentang kesihatan mental, tentang penyakit mental, sudah tentu semua orang akan dibantu. Jadi ini tidak berlaku sekarang kerana kalau kita lihat bukan sahaja di kawasan bandar, di kawasan luar bandar, di kawasan bandar juga ramai yang tidak cakna tentang kesihatan mental. FAQ di Miasa setiap hari adalah bagaimana saya nak tahu saya ada isu kesihatan mental, di mana saya boleh mendapatkan pertolongan, bagaimana saya hendak membantu rakan ataupun ahli keluarga untuk menangani isu kesihatan mental yang mereka hadapi. Jadi sebenarnya secara jelas rakyat masih belum cukup cakna, masih belum tahu bagaimana nak membantu. Jadi ini yang perlu dilakukan, apa yang kita panggil sebagai task shifting. Apa sahaja latihan yang boleh diberikan kepada rakyat umum kita berikan. Seperti saya sebutkan tadi, tidak semua orang perlukan clinical intervention. Jadi hanya dengan meluahkan, hanya dengan ada sokongan, itu sahaja sudah cukup membantu untuk kita keluar daripada kegelisahan, kerisauan, kebimbangan yang kita hadapi. Dan ini terbukti melalui kumpulan-kumpulan sokongan, melalui talian-talian bantuan yang kita jalankan dan menerusi kajian dan feedbacks daripada mereka yang meminta bantuan kepada kami dan rakan-rakan NGO lain di komuniti. Alhamdulillah. Okey. Puan Anita, kita ada pemanggil untuk berkongsikan soalan ataupun pandangan bersama dengan kita di talian 0322829841. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, okey. Kita juga sebenarnya ada persoalan yang dibangkitkan oleh para penonton kita. Antaranya yang boleh kita kongsikan adalah tentang bagaimanakah persoalan-persoalan penting yang boleh digambarkan bersama dengan kita. Antaranya ialah betul, kita sebenarnya ada satu soalan yang ingin dikongsikan bersama dengan Puan Anita daripada Ibrahim Awang. Katanya rasa tertekan sebab duduk rumah lama sangat. Apakah antara perkara yang boleh dilakukan? Okey, kalau kita berada dalam di dalam rumah yang lama, okey, yang paling penting apa yang saya selalu sarankan adalah kalau kita boleh, kita membuat jadual ataupun kita tetapkan rutin ya. Rutin ini sebenarnya sangat membantu untuk kita membuat planning, kemudian kita dapat orang kata declutter ya apa yang sebenarnya berada di dalam minda kita. Jadi apa yang kita rungsingkan, apa yang kita bimbangkan, kita cuba menulis atau mengeluarkannya supaya kita dapat orang kata melihatnya dengan lebih jelas, kita mindful dan kita tahu apa yang kita perlu lakukan. Jadi apabila kita membuat planning ini, yang paling penting ya Syuhada, kita jangan rigid ya. Jadi kita sudah tahu okay, what are the things that we can do untuk self care. Contohnya kita nak orang kata bersenam mengikut video YouTube video ke contohnya, ataupun kita tengok menonton Netflix, ataupun kita membeli comfort food. Jadi perkara-perkara ini sahaja sangat membantu sebenarnya. Dan juga
mempelajari teknik-teknik pernafasan dan relaxation techniques. Ini sangat membantu untuk kita keluar daripada tekanan ataupun reduce stress levels kita. Jadi bagi saya ini sangat membantu, dan juga buat pelajar-pelajar lah yang di mana mereka banyak berada di atas talian PDPR dan sebagainya. Jadi untuk kita ada meluangkan masa dan invest dalam hobbies. Jadi apa perkara-perkara yang kita suka, apa perkara-perkara yang mungkin dari dulu kita ingin pelajari tetapi tidak mempunyai masa contohnya. Jadi ini adalah waktu yang sangat, orang kata we have all the time in the world right now. Jadi kita boleh cuba melakukannya. Jadi saya lihat ramai mempelajari atau mengambil kelas-kelas secara atas online juga untuk menambahkan skills ataupun upskilling tidak kira untuk pekerjaan mereka ataupun hanya untuk diri sendiri, mempelajari bahasa-bahasa yang baru, pergi ke kelas-kelas Quran ataupun majlis-majlis ilmu, mempelajari teknologi-teknologi baru mungkin. Jadi ini semua sebenarnya sangat membantu supaya kita masa-masa yang terluang itu diguna pakai. Kalau kita banyak masa yang terluang, Syuhada dengan Ismail, sudah tentu kita akan lebih memikirkan perkara-perkara yang membebankan kita. Kita bertambah risau. Semua perkara menjadi ataupun permasalahan kita menjadi lebih besar sebab banyak masa yang terluang. Jadi kalau kita dapat membuat planning ini, seperti saya katakan tadi, jangan rigid, tetapi at least we have a plan and kita tahu apa yang we can look forward to. Jadi ini insya-Allah membantu. Okey, mungkin penyesuaian dan juga penyusunan semula gaya hidup dan juga cara hidup kita perlu dilakukan bergantung kepada norma baru yang sedang dialami. Encik Razak dari Ceras juga ada bertanyakan kepada kita tentang kerisauan tentang kes yang semakin meningkat dan juga dianggap sebagai satu keadaan yang cukup merisaukan dan juga membimbangkan. Jadi bagaimanakah kita ingin menasihatkan orang ramai supaya dalam perihal ini keadaan-keadaan supaya tidak berlakunya panik itu boleh diterjemahkan dalam mungkin perkongsian yang kita ada pada ketika ini, Puan? Boleh. Saya rasa perkara pertama yang kita perlu cakna, kita jangan terlalu banyak membaca tentang COVID-19 ataupun perkara-perkara yang tidak perlu, kerana sudah tentu sekarang ni Ismail dan Syuhada, there's influx of information, terlalu banyak informasi di social media sekarang ini, dan juga kita harus tahu apa resources yang authentic, yang reliable. Jadi kita jangan semua perkara yang diviralkan kita percayai. Kita terus menerus orang kata doom scrolling kita panggil, di mana kita terus melihat social media news after news after news. Jadi kita perlu know enough supaya kita, orang kata, sentiasa tahu what is happening, keadaan COVID-19 di Malaysia bagaimana, tetapi do not read in too much, dan jangan terlalu percaya kepada segala berita-berita yang viral sekarang ini. Dan salah satu perkara yang saya ingin kongsikan ataupun sarankan di sini, banyak yang kita lihat video-video dan juga gambar-gambar yang telah tular akibat kejadian individu yang mengakhiri kehidupan melalui kejadian bunuh diri. Dan ini sebenarnya menjadi trigger kepada mereka yang lebih rentan, dan akan berlakunya suicide contagion ataupun suicide copycats, dan ini sangat bahaya sebenarnya. Jadi saya sangat harap, saya merayu sebenarnya kepada rakyat Malaysia, jika anda melihat video-video ataupun gambar-gambar sebegini, tolong terus delete, tolong jangan kongsikan, kerana kalau kita lihat peningkatan dan risiko kejadian mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri ini sangat meningkat sekarang ini. Setiap hari ada sahaja individu yang mengakhiri kehidupan. Jadi kita hendak memberikan a sense of hope. Ada harapan, jalan keluar itu ada. Baik, kita dari semasa suicidal thoughts, anda boleh sembuh sebenarnya. InsyaAllah. Gejala ini boleh diubati, dan penyakit mental ada rawatan yang berkesan. Jadi kita boleh sembuh dan boleh menanganinya dengan baik, insyaAllah. Puan Anita, kalau kita nak cakap berkenaan rawatan untuk mereka yang mempunyai kesihatan mental ini, antara ubat-ubatan yang akan diberikan antaranya alprazolam seperti Xanax. Ini antara ubat penenang yang akan diberikan untuk mereka yang mungkin macam anxiety dan sebagainya. Jadi bagaimana tahap keberkesanan ubat ini, dan bagaimana seseorang individu tersebut tidak perlu sebenarnya terlalu bergantung terhadap ubat-ubatan ini untuk menenangkan diri mereka, kerana kita dapat lihat ada solusi yang lain. Tapi dalam masa sama mungkin Puan Anita boleh kongsikan bagaimana sebenarnya antara alternatif lain selain daripada kita berjumpa dengan psikologi, psikoterapis, dengan pengambilan ubat-ubatan seperti Xanax ini boleh membantu untuk menenangkan seketika anxiety yang melanda dalam diri individu seseorang tersebut.
Betul. Kalau kita lihat ya, Xanax itu ubat penenang ini adalah kita panggil quick fix ya, kepada kalau kita melalui serangan panik ataupun panic attacks. Tetapi apa yang kita perlu fahami adalah pendekatan dalam merawat penyakit mental ini haruslah holistik. Solusinya bukan sahaja memakan ubat, dia haruslah menyeluruh ya, bio, psikososial dan spiritual. Jadi kepada mereka yang perlukan ubat, boleh teruskan makan ubat, kemudian melalui terapi ya, terapi juga sangat membantu. Apa yang penting adalah gaya hidup kita sendiri ya, tidur rehat yang cukup, makan pemakanan yang sihat, beriadah dan bersenam, penjagaan diri itu sendiri. Jadi ini semua secara menyeluruh akan membantu proses penyembuhan kita dengan efektif, dan juga sudah tentu sistem sokongan itu sendiri ya. Jadi cuba cari rakan-rakan, kumpulan-kumpulan sokongan yang boleh membantu anda melalui proses penyembuhan ini dengan lebih efektif. Jadi paling penting untuk kita fahami, pendekatan mestilah holistik ataupun menyeluruh. Syuhaida dan Ismail, ubat sangat membantu, ia juga berkesan, tetapi bukan semua individu memerlukan ubat. Jadi apabila kita melalui serangan panik, kalau kita mengetahui cara-cara ataupun effective coping mechanisms, kita sebenarnya tidak memerlukan ubat. Dengan melakukan latihan pernafasan, dengan melakukan grounding techniques, relaxation techniques, kita sebenarnya akan dapat mengatasi serangan panik itu. Tetapi bukan mudah, memerlukan latihan, memerlukan waktu untuk kita benar-benar menguasai efektif coping mechanisms tersebut. Tetapi kita mampu dan kita boleh, insyaAllah. Ya. Puan Anita, juga berkaitan tentang isu program vaksinasi COVID-19 kebangsaan, ada juga mungkin kerisauan, anxiety, ketakutan untuk mengambil vaksin. Kita sedia maklum mungkin sifat dan juga karakter setiap orang itu berbeza. Ada yang takutkan jarum, sekecil-kecil perkara seperti itu juga boleh menjadi faktor-faktor ketakutan yang utama bagi seseorang individu. Jadi dalam perihal ini, apakah antara gagasan nasihat yang boleh diberikan supaya kita boleh mengatasi, overcome the fear, khususnya untuk penyempurnaan vaksin tersebut? Okey, saya rasa perkara pertama dan utama ya, seperti mana seseorang individu yang ada OKU fizikal contohnya, seseorang yang mempunyai penyakit mental juga adalah dalam kategori OKU ya, jadi memerlukan juga sokongan. Apa yang kita lihat baru-baru ni, ada juga kejadian yang tular di mana ada petugas-petugas di pusat vaksinasi yang tidak memberikan caregiver ataupun penjaga untuk menemani individu tersebut. Jadi saya harap kita dapat lebih cakna ya, mungkin struggle ataupun cabaran mereka yang ada penyakit mental ini tidak kelihatan di mata kasar, tetapi mereka juga perlukan sokongan seperti individu yang ada penyakit-penyakit OKU yang lain ya. Jadi ini yang pertama. Jadi sokongan itu sendiri, Ismail. Jadi saya harap pusat vaksinasi boleh memberikan ataupun allow ya penjaga-penjaga untuk masuk sekali bersama dengan individu tersebut ya. Bukan semua memerlukan sokongan begitu, tetapi mereka yang ada kronik penyakit mental ataupun mereka yang ada penyakit kebimbangan yang melampau ataupun seperti Ismail Syuhaida sebutkan panic disorder, sebenarnya perlukan sokongan tersebut. Jadi kalau kita ada sokongan itu, sudah tentu ia dapat meredakan kegelisahan, kerisauan kita apabila melalui proses vaksinasi tersebut. Keduanya, timbalah ilmu supaya kita faham kesan-kesan sampingan vaksin tersebut, supaya kita lebih bersedia. Apabila we are mentally prepared, sudah tentu ia akan reduce the stress levels dan ketakutan dan anxiety untuk mengambil vaksinasi tersebut. Dan apa yang kita lihat ya di bawah OKU Central PPV yang drive through itu, mereka juga ada comfort rooms untuk mereka yang ada autism sebagai contohnya, yang perlu disediakan juga untuk mereka yang ada OKU kategori-kategori yang lain seperti penyakit mental juga, yang ada panic disorder, yang ada anxiety, boleh berehat di dalam comfort rooms tersebut. Ini juga sangat membantu sebenarnya. Jadi mungkin pusat-pusat vaksinasi boleh mungkin lebih prihatin, lebih peka terhadap the different needs of the different categories of OKU sebenarnya, insyaAllah. Okey, Puan Anita, tadi Puan Anita ada sebut ada frequently asked question yang diterima pada Miasa. Ini antara frequently asked question tersebut yang kami terima menerusi Facebook live kami di Selamat Pagi Malaysia dan di Seri Pagi. Antara soalan yang dikemukakan oleh Encik Muhammad Hafizi, macam mana nak pastikan kita ada kemurungan, stres ataupun tertekan dengan keadaan semasa? Adakah ini dikira sebagai masalah mental juga, Puan Anita?
Okey, jadi kalau kita lihat ya, semua penyakit mental ada simptom-simptom yang jelas, ada minimum waktu ya yang perlu kita penuhi. Jadi kalau untuk penyakit kemurungan itu sendiri ada 9 simptom, kita hanya perlu memenuhi minimum 5 simptom selama minimum 2 minggu dan tidak ada penyakit-penyakit fizikal yang lain. So you have to rule out the physical conditions. Jadi simptom-simptom itu ya Syuhaida dan Ismail, mungkin rasa gelisah, mungkin rasa sedih hampir sepanjang hari, minimum 2 minggu. Sukar tidur, terlebih tidur. Dia punya gangguan tidur tu adalah simptom ya. Jadi kurang tidur, lebih tidur. Makan lebih, kurang makan. Susah nak fokus, pergerakan menjadi lambat, hilang minat membuat perkara-perkara yang kita suka sebelumnya. Kita rasa perasaan bersalah yang sangat tinggi, yang tidak setimpal dengan sesuatu kejadian yang berlaku. Kemudian kita akan rasa mungkin putus asa, mungkin rasa tidak ada orang menyayangi kita, self-worth berkurang, tidak ada motivation dan sebagainya, dan akhirnya salah satu simptom na'udzubillah yang akan berlaku adalah pemikiran untuk mengakhiri kehidupan. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu simptom yang ramai orang di luar sana mungkin tidak tahu ya, bahawa pemikiran untuk mengakhiri kehidupan itu adalah gejala penyakit kemurungan itu sendiri. Dan jikalau penyakit kemurungan itu dibantu dirawat, sudah tentu gejala-gejala ini boleh hilang. Jadi biasanya mereka yang ada intense suicidal thoughts and ideation ini adalah kerana mereka tidak nampak jalan keluar. Mungkin contohnya kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan, tidak dapat memberi nafkah, sudah tahu jelas tak ada duit yang akan masuk, jadi jalan keluar itu tidak kelihatan. Jadi sudah tentu the intensity itu akan bertambah besar. Jadi apa yang penting di sini adalah kalau kita rasa kita ada simptom-simptom ni ataupun orang tersayang ada simptom-simptom ni, cepat mendapatkan bantuan dan rawatan. Kerana penyakit mental tidak kira apa penyakit sekalipun, Ismail dan Syuhaida, boleh sembuh dan rawatan ini berkesan. Tetapi ia memerlukan waktu dan ia memerlukan pendekatan yang holistik dan menyeluruh dan memerlukan sokongan dan bantuan daripada pihak-pihak ataupun sistem sokongan kita. Jadi insyaAllah ia boleh sembuh. Okey, Puan Anita, ketika ini kita melihat media sosial sudah menjadi platform untuk mengadu permasalahan, menulis segala luahan hati dan juga apa yang dirasakan oleh mental ataupun perasaan seseorang itu sendiri berbanding kepada meluahkan kepada individu terdekat ataupun sahabat handai. Jadi bagaimana pula dalam melihat media sosial ini sebagai satu perantara? Mungkin ya, kalau dibaca oleh masyarakat sekeliling, itu boleh menjadi petanda kepada beberapa tindakan awal yang boleh diambil untuk membantu rakan-rakan mereka yang berkongsikan masalah di media sosial. Betul, Ismail. Sebenarnya media sosial ni adalah bagi saya satu tempat yang boleh digunakan dengan baik dan bertanggungjawab. Sebab kalau kita melihat rakan-rakan ahli keluarga tersayang meluahkan rasa tekanan yang mereka lalui, kita cepat-cepat memberikan bantuan kerana mungkin rakan-rakan kita, sahabat-sahabat yang kita lihat meluahkan segala rasa cerita di social media, mungkin tidak ada sistem sokongan yang baik, mungkin sudah pun meluahkan kepada keluarga tetapi tidak dibantu, tidak didengari, tidak mendapat perhatian, mungkin dikatakan mengada-ngada kerana dan sebagainya lah, kerana stigma terhadap kesihatan mental, terhadap mereka yang ada penyakit mental ini sangat besar, sangat dahsyat ya sebenarnya, bukan saja di Malaysia, serata dunia. Dan bagi saya stigma inilah yang merupakan penghalang ya kepada seseorang untuk mendapatkan bantuan kerana malu, kerana takut. For example, kalau kita memberitahu majikan kita mempunyai penyakit mental, sudah tentu kita mungkin disisihkan, mungkin nak mengambil cuti menjadi susah, mungkin tidak diterima, mungkin nak mendapatkan promosi susah sukar contohnya. Jadi stigma kesihatan mental dan penyakit mental ini masih meluas sebenarnya di kalangan masyarakat. Jadi pendedahan sekarang ini sangat penting dan alhamdulillah disebabkan oleh tercetusnya pandemik COVID-19 ini, ramai majikan sangat cakna, sangat mahukan orang kata bantuan untuk pekerja-pekerja mereka. Seperti mana yang kita lihat di Miasa sekarang ni, kita mendapat banyak jemputan sebenarnya daripada pihak korporat, daripada agensi-agensi kerajaan sendiri untuk kami membuat program, membuat bengkel-bengkel dan sebagainya. Alhamdulillah.
Okey, juga persoalan yang dikongsikan oleh penonton-penonton kita di Facebook Live juga tentang cemuhan-cemuhan yang dihadapi di media sosial ataupun mungkin cyberbully yang dikongsikan oleh Encik Abu sini memberikan kesan dan juga impak khususnya kepada masyarakat yang sedang menangani krisis pandemik COVID-19 ini. Puan. Betul, cyberbullying sebenarnya adalah salah satu faktor penyumbang sebenarnya Ismail dan syuhada yang memberikan tekanan yang sangat tinggi kepada individu yang sudah pun ada isu kesihatan mental ataupun penyakit mental, dan juga individu yang normal sebenarnya. Sebab kalau kita lihat cyberbullying, netizens di social media kadang-kadang tak ada no mercy terutamanya apabila kita melakukan mungkin tersalah kata, mungkin melakukan kesilapan tapi kita juga lihat mereka juga sangat cakna sebenarnya. Saya lihat netizen ni pengetahuan juga luas. Kalau kita melihat sesuatu isu itu, mereka membuat research sebenarnya. Jadi banyak ramai daripada mereka juga they know what they're talking about. Jadi saya rasa ini juga memberikan kami-kami lah yang sering berada orang kata membuat program secara live dan sebagainya untuk lebih orang kata mindful kepada language, kepada apa yang kita cuba sampaikan. Tidak ada toxic positivity, tidak ada orang kata perkara-perkara yang kita katakan disalahertikan dan sebagainya, kerana cyberbullying ini faktor penyumbang yang sangat besar sebenarnya kepada isu kesihatan mental seseorang individu juga kalau kita tidak dapat menangani dan mengatasinya dengan baik. Jadi saranan saya, kalau kita mendapat banyak komen-komen yang negatif ini, tolong-tolonglah jangan baca ataupun tutup komen lah, supaya kita dapat orang kata tenang dan dapat orang kata mengatasinya dengan baik. Jadi kalau kita terus-menerus mendengar negativity, ia akan memberikan kesan sebenarnya kepada kesihatan mental kita. Ya, memang benar sekali. Okey, baik Puan Anita, selaku pengasas juga Presiden MIASA, Puan Anita secara peribadi saya sendiri sangat mengagumi bagaimana Puan Anita menjadi antara advocate kesihatan mental. Puan Anita sentiasa memberikan penjelasan yang jelas untuk kita memahami dengan kesihatan mental lebih lanjut. Mungkin Puan Anita ada sebarang Instagram ke ataupun laman sesawan yang boleh dikongsikan untuk penonton di luar sana ikuti program ataupun apa-apa perkembangan tentang kesihatan mental yang dibawakan oleh MIASA? Boleh. Okey, jadi boleh ke laman sesawan kami www.miasa.org.my dan boleh juga ke Instagram, Facebook dan juga Twitter MIASA, iaitu miasa.malaysia. Di Twitter kita tidak begitu aktif, tetapi setiap hari staff-staff saya terus-menerus update apa saja perkembangan program-program yang kami lakukan, dan juga mungkin Syuhada dan Ismail, saya juga nak kongsikan bahawa daripada tahun lepas kami memberikan food baskets dan juga essential products kepada golongan B40. Dan sekarang ni dengan adanya orang kata white flag movement ataupun bendera putih, lebih ramai yang memerlukan bantuan. Jadi kepada anda yang mungkin ingin memberikan sumbangan, boleh memberikan sumbangan melalui MIASA juga, dan juga rakan-rakan NGO yang banyak sebenarnya bekerja keras untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Ya, insyaAllah sama-sama kita kongsikan manfaat dan juga kebaikannya. Terima kasih kepada Puan Anita Abu Bakar, juga merupakan pengasas dan Presiden Mental Illness dan Awareness Support Association MIASA, kerana bersama dengan kami. Terima kasih, Puan. Okay. Terima kasih Ismail, terima kasih Syuhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dari sekian banyak berkenaan kesihatan mental. Kalau anda terlepas, boleh terus saja ikuti kami di YouTube di Berita Alim untuk saksikan balik apakah antara perkara-perkara yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini ada banyak topik menarik akan dibincangkan. Jangan ke mana-mana.